Okey, ni dekat Muzar ada hotel Realize Size. Dalam ni ada hotel penginapan, ada restoran, ada petrol. Dan budak-budak ni nak masuk ke dalam sebab dalam tu ada swimming pool. Okay, Ziad, you want to swimming, right? Yes. Yeah. How about you? Sisi, you want to swimming? Oh my God, you bring your toys? Yeah. Oh, the orang ni very yeah. The orang ni very excited. Come on. Sisi, come on. كتاكيت حنا غاديين دابا لابيسين سيسكون قلبوا لابيسين Alright. غاديين يعوموا دابا حنا غاديين نديوهم باش Wah. Yang paling kecil ni lah, Celia ni. Very excited. Come on, Celia, over here. Celia, this place. Come. So you have to buy ticket or what? Ya. Okay, kena beli tiket. Lepas tu kita orang nak hantar budak-budak ni pergi mandi. Okay, ni ada apa, cafe Realize Size. So aku lepak sini dah. Dia orang ada kat dalam tu, tapi aku decide untuk lepak kat sini untuk buat video perkongsian cerita-cerita bisnes. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Biorish, perjuangan sehat kaya bersama. Boleh, tidak ada alasan. Buat sekarang, satu hati, satu impian, usahawan jutawan. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Pemurah. So, pada kali ini aku nak buat perkongsian. Tajuk dia ialah takut bisnes. Ini memang satu keadaan yang dihadapi ya oleh semua orang. Apabila kita nak buat keputusan untuk 100% involve dalam bisnes, so kita kena buat pilihan sama ada nak bekerja ataupun nak berniaga. Inilah ya fenomena yang aku hadapi. Sebelum tu aku sendiri pun memang takut lah. Bukan mudah untuk kita buat keputusan ya untuk berhenti kerja sebagai seorang jurutera yang sudah establish. Pada masa tu aku bekerja di syarikat internasional Japan, dan lepas tu pula buat keputusan nak berhenti kerja. Gaji dah okey dah. Jadi masa tu tahun 99 sedangkan aku dah mula berniaga pada tahun 1997. So dalam 2 tahun tu aku masih teragak-agak lagi takut lah. Sebabnya yalah ya, kita dah ada keluarga, dah ada anak. Dalam masa yang sama support mak bapak, sebab masa tu bapa aku pun dah tak larat nak bekerja. Jadi dia mengharapkan duit bulanan daripada aku lah. Jadi setelah 2 tahun aku run company sendiri, iaitu nama syarikat tu ialah Teknologi Desa Hijau. Warna hijau aku pilih sebab dia berkaitan dengan natural lah kan. Okey. Dia punya slogan ialah
teknologi desi hijau, damai bersama anda. Hebat bunyi dia ya. So untuk run bisnes tu, sebab aku nak tengok dia punya operasi tu dan juga nak selesaikan masalah-masalah teknikal tu, jadi aku buat keputusan dalam seminggu syarikat bercuti pada hari Khamis dan Jumaat. Hari Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, 5 hari ni operasi lah. Syarikat elektronik vendor kepada Tamura Japan yang berpengkalan di Japan dan dia punya kilang di Malaysia di Sungai Way, di Free Trade Zone, Sungai Way. Jadi bila dah 2 tahun tu, aku rasa aku kena buat satu keputusan lah untuk 100% terjun dalam bidang keusahawanan. Setelah buat persiapan, persiapan ni apa dia? Persiapannya ialah aku dah belajar buat sale produk bulu gigi, stokin, beg, baju, macam-macam aku jual dari meja ke meja, dengan satu perancangan kalau katakan syarikat elektronik tu aku tak dapat duit, tak cukup duit, jadi aku boleh buat duit untuk sara keluarga dengan cara trading tu tadi, ya. Sebab dalam 2 tahun tu bila aku buat trading daripada meja ke meja, rumah ke rumah, pasar malam, aku dapati alhamdulillah aku boleh dapat untung runcit sekitar 100 hingga 200 ringgit sehari lah. Jadi kalau worst case untuk cari duit makan, aku kena jual barang lah. Walaupun pada ketika itu aku ada kilang elektronik yang staff dia daripada 6 orang dah cecah jadi 30 orang masa tu. Okey. Macam korang jugalah ya. Kita ada rasa takut, tak boleh survive. Sebab dalam bisnes ni memang kebarangkalian untuk kita gagal ini sangat tinggi. Ya. That's why ya, bila aku bagi tahu kawan-kawan, kalau aku tanya kawan-kawan kan, kenapa kau tak nak terjun 100% full time business? Masing-masing akan jawab, oi takut lah bang. Takut gagal lah. Sebab meniaga ni ramai yang gagal. Kalau kita boleh katakanlah ya, 90% orang yang menceburi dalam bisnes ni dia gagal. Hanya 10% saja yang berjaya. Dan ramai kawan-kawan aku yang dia berhenti kerja, dia try full time dalam dunia keusahawanan, kebanyakannya result dia selepas setahun, 2 tahun, 3 tahun bankrupt, tutup bisnes, dan jadi jobless, tak ada kerja. Dan kita tengok hidupnya pun jadi susah. Dan setengah-setengah tu ada yang masa tu lah ya, ambil pinjaman daripada PUNB, daripada bank, diorang kena muflis. Oh ramai bang, ramai yang muflis. Jadi benda ni menyebabkan setiap orang yang nak menjaga ni dia ada rasa ketakutan. Tetapi aku cakap dengan diri aku sendiri, come on lah. Kau kalau nak niaga, kau niagalah betul-betul. Macam mana nak sukses kalau masih lagi ada rasa lagi takut, pengecut? Mana mungkin bos, CEO takut untuk ambil tanggungjawab sebagai panglima perang di dalam bisnes kita. Jadi daripada situ, pada tahun 1999, aku buat keputusan untuk resign, berhenti kerja. Okay, aku ikut kata pepatah lah. Mereka-mereka yang hebat di dalam dunia ni, yang mencipta sejarah, contoh dia macam Tariq bin Ziyad. Dia bakar kapal. Tariq bin Ziyad ni, bila dia sampai ke satu batu besar di Spain ya, setelah dia menyeberangi Selat Gibraltar, dekat satu besar Gibraltar tu, Tariq bin Ziyad
dia mengarahkan tentera dia untuk bakar semua kapal. Okey, so 12,000 orang tentera ni terpinga-pinga. Kenapa bos? Kita kena bakar kapal ni? Sebab Tariq bin Ziyad bagi tahu, sekarang ini kau tidak ada pilihan, hanya ada dua saja. Sama ada kita menang ataupun kita syahid. Kau nak lagi dah tak boleh dah, kapal kita dah bakar. Maknanya apa? Di situ Tariq bin Ziyad dan tentera dia akan berjuang habis-habisan. Ya, tidak ada apa-apa yang dapat menghalang kemenangan melainkan ajal. Begitu juga dengan mereka-mereka yang berjaya ni, mereka terpaksa ambil risiko untuk korbankan kerjaya ataupun apa yang dia dah bina sebelum ni untuk buat satu pilihan, iaitu berjaya di dalam dunia keusahawanan sehingga ke tahap usahawan jutawan. So itulah yang aku buat, ya. Jadi setelah aku berhenti kerja tu, aku berjuang habis-habisan. Siang, malam, pagi, petang. Orang Sabtu Ahad cuti, aku tak cuti. Pagi-pagi bangun, sampai tengah malam, 3-4 pagi baru tidur. Okay, kerja work hard lah, work hard. Pada peringkat awal tu dah kata orang, tak ada erti kata work smart dah. Sebab kita work hard pun masih lagi tak sukses. Korang bayangkan hampir 7 tahun aku work hard, aku tak boleh sukses tu. Dalam masa 7 tahun tu, seingat aku mungkin 2 atau 3 kali aku tak berhari raya. Tak ada cukup duit untuk beraya tu. Raya tu bagi aku bukan raya lah. Sebab apa? Sebab masa tu tak ada financial freedom lagi. Oh, dalam masa yang sama nak besarkan anak-anak, dalam masa yang sama nak tanggung mak bapak. Sangat-sangat padu lah, sangat-sangat mencabar. Apa kata orang padan muka aku. Nak sangat jadi usahawan, ambil kau. Sampai tak beraya. Ada satu ketika tu aku nak minum teh tarik dekat satu kedai. Dulu harga teh tarik tu 50 sen je. Ya, aku dah order dah. Cakap, Abang Man, teh tarik satu. Bila aku seluk poket, aku ada 30 sen je. Tak cukup 20 sen. Jadi aku cakap, okey Abang Man, cancel lah. Aku ada hal pula. Tak apalah, nantilah. Aku nak kena keluar sekarang, ada hal. Abang cakap, ini dah nak buat dah ni. Tak apa. Sebenarnya bukannya aku ada hal. Sebenarnya aku tak ada duit, tak cukup. Ada 30 sen je, kurang 20 sen. Pada ketika itu masa aku melangkah keluar daripada restoran tu, waduh, Tuhan je yang tahu betapa hibanya kalau dulu tak ada masalah kewangan tetapi apabila berniaga ni, muncul masalah yang paling terbesar ialah masalah tak cukup duit lah. Yelah kan, semua orang kata bisnes ni boleh kaya. Dan matlamat utama aku nak berniaga ni pun, aku nak financial freedom, time freedom, healthy freedom, barakah freedom, dan aku nak fly for freedom around the world. Sebab aku punya impian, aku nak terbang melancong ke seluruh alam ini. Itu memang aku punya dream lah. Tapi bila aku buat bisnes ni sampai 7 tahun tak dapat pun. Jadi satu masa tu, lepas solat Isyak aku berdoa kepada Allah Ta'ala. Aku ingat lagi doa aku, ya Allah, kenapa ni? Kau kata perniagaan ini adalah sunnah. Dan kalau nak kaya dalam bisnes lah, ya. Rasulullah SAW pun berniaga. Tapi aku dah lalui sekarang ni. Kenapa
aku tak boleh sukses dalam bisnes. Lagi teruk, lagi susah, tak berduit. Sedang cerita memang menderita lah kan. Jadi aku doa, ya Allah, betul ke hadis yang mengatakan 90% daripada bisnes ini, rezeki ini dalam bisnes. Jadi ya Allah, kau berilah aku kejayaan. Ketika aku berdoa tu aku menangis. Aku menangis sangat. Ya, sebab aku dah tekad aku tak nak balik ke dunia pekerjaan ni. Aku nak jadi usahawan yang boleh bantu orang lain, wujudkan peluang pekerjaan dan juga ada sharing kepada orang lain, banyak untuk bersedekah dan sebagainya, buat kebaikan. Sampai macam tu sekali Jadi entah macam mana, alhamdulillah doa itu dimakbulkan oleh Allah Taala apabila akhirnya aku sedar bahawa bisnes yang aku buat ni mungkin tidak tepat. Kan? Pada ketika itu aku dah cuba 2 bisnes tau. Bisnes pertama, bisnes elektronik. Okay, dalam masa buat bisnes elektronik ni, buat transformer untuk supply kepada Tamura, dan Tamura akan supply kepada JVC, Sony, Toshiba, Ericsson, Motorola, macam-macam company lagi lah. Memang aku tengok spek dia tu untuk syarikat-syarikat macam tu. Aku tak boleh capai financial freedom tu Dan akhirnya aku buat satu lagi bisnes, iaitu buat minuman jus, brand Desaku. Daripada satu produk sirap terus sampailah ke jus, cordial, sehingga aku ada lebih kurang 30 produk. Dan dalam masa yang sama aku tambah lagi nilai dengan aku ambil keripik-keripik orang kampung ni untuk aku tolong jual. Program tu nama dia 1K 1P. Satu keluarga, satu produk. So, aku kerja work hard Memang work hard lah. Pergi awal pagi gelap-gelap tu, balik sampai malam gelap. Sampai badan aku pun dah jadi gelap, hitam, dah macam Bangla dah. Kalau dulu orang tengok, ini orang Melayu ke Bangla ni, badan habis semua gelap kan. Tapi yang sedihnya tu bukan setakat tubuh badan je gelap, ekonomi poket aku pun gelap. Tak berduit. So dekat situlah aku rasa, kenapa ni? Bisnes dah jalan, tapi aku tak boleh dapat financial freedom. Rupa-rupanya setelah aku berdoa itu tadi, Allah beri petunjuk kepada aku bahawa bukan semua jenis bisnes kita boleh kaya. Yang aku nak kongsi kat orang ni semua ialah bukan semua jenis bisnes boleh kaya. Jadi untuk korang berjaya mencapai impian sebagaimana aku sebut tadi, sehingga ke tahap usahawan jutawan, dan selepas itu kau dapat duit banyak, masa banyak, sehatnya banyak, barakah dia banyak, boleh tolong orang dan juga boleh cuti banyak-banyak. So kau kena memilih jenis bisnes yang betul. Walaupun kita dah full time, kita dah bakar kapal dah, tetapi kalau bisnesnya, jenisnya tidak tepat, kau hayun macam mana pun, kau fight macam mana pun, biasanya sukar untuk kau mencapai tahap sehingga ke tahap usahawan jutawan. Itu yang aku dapat kesimpulan daripada apa yang aku buat. Alhamdulillah bila aku dah dapat jenis bisnes yang betul, jenis bisnes yang dah betul, dan aku buat betul-betul dengan formula membina bisnes yang betul, dalam masa 2 tahun sahaja aku dapat strike capai tahap usahawan jutawan. Pada ketika itu umur aku dah 39 tahun. Alhamdulillah lah Aku target sebelum 40 lah aku nak jadi jutawan, tapi alhamdulillah aku capai pada umur 39 tahun.
untuk lebih mudah korang faham macam inilah. Kalau katalah kita ini memang ada talent dalam bidang sukan, ya, jadi korang kena memilih jenis sukan yang betul supaya kau boleh jadi ahli sukan yang taraf dia jutawan. Sebab bukan semua jenis dalam bidang sukan itu membolehkan kau jadi jutawan. Jadi kalau dalam bidang sukan misalnya kan, kita ada dua pilihan. Nak main hoki ke ataupun nak main golf. So ikut pendapat aku, kalau kita main hoki, walaupun kita berlatih bagi nak rak sehingga menjadi pemain profesional dan kita menang banyak kejohanan, sukar untuk kita capai tahap jutawan, ya, berbanding dengan main golf. Main golf ni insya-Allah kalau kau menjadi pemain profesional dan menjadi champion, mudah untuk jadi jutawan. Sedangkan ya, kalau kita compare main golf dan main hoki ni dari segi latihan dan permainan, main golf ni lagi relax lah, ya. Kayu dia banyak, ada orang tolong pikul, bola dia pun ada banyak, tak payah berebut-rebut, ya. Main pun dekat padang yang natural, ya, tak perlu berlari, ya, menggunakan tenaga semaksimumnya. Sebab pukul, lepas itu kau berjalan ataupun ada apa kereta elektrik lagi, ya, untuk bawa kau. Jadi kalau kita lihat contoh ni tadi, kalau kita memilih jenis bidang yang salah, yang tidak tepat, sebagaimana aku buat dua bisnes yang sebelum ni, walaupun kita work hard bagai nak gila, tak boleh strike juga. Jadi pastikanlah, ya, untuk korang berjaya dalam bidang keusahawanan ni, mesti tahulah, ya, mesti ada formula bagaimana untuk berjaya itu, ya. Kalau aku boleh kongsikanlah, ya, di modul Business Bio di sini, selalu aku bagi tahu kepada rakan-rakan, ya, yang nak jadi usahawan ni, paling kurang dia mesti ada 5 kunci untuk dia sukses dalam bisnes. Apa dia kunci tu? Yang pertama, dia mesti ada impian yang betul, yang jelas. Apa yang dia target nak capai. Pendapatan bulanan berapa, simpanan dia berapa, ada rumah impian, kereta impian dan juga boleh fly for free around the world. So itu 5 impian yang dia kena set. Yang kedua, dia mesti ada coach, mesti ada jurulatih. Yang jurulatih itu memang profesional dan berpengalaman dan terbukti telah berjaya, yang boleh bantu kita. Dan yang ketiga, kita mesti memilih jenis bisnes yang betul. Jenis ni yang aku sebutkan tadi tu. Alhamdulillah setelah 3 kali memilih jenis bisnes, yang ketiga tu yang tepat, formula je pun tepat, so aku sukses lah, ya. Dan yang keempat, kunci yang keempat ialah korang juga mesti tukar diri kita, transform diri kita daripada orang biasa kepada minda dan hati seorang usahawan. Dan yang kelima, ya, kita juga mesti ada formula yang praktikal, yang terbukti berjaya, ya, formula itu untuk kita gunakan untuk kita mencapai tahap sehingga ke tahap usahawan jutawan. Jadi bila 5 kunci kejayaan ni korang dah ada, barulah, ya, korang boleh buat keputusan untuk berhenti kerja dan terjun, ya, 100% dalam dunia keusahawanan. So itulah sedikit perkongsian daripada aku. Mudah-mudahan perkongsian ini boleh memberi manfaat kepada korang semua, terutama kepada korang yang memang dah bulat hati, bulat tekad, ada impian, ya, untuk menjadi usahawan jutawan, dan mungkin sebahagiannya itu terpaksa berkorban, ya, dari segi kerjaya, daripada makan gaji, berhenti untuk full time 100% berjuang di dalam dunia keusahawanan. So itu saja perkongsian aku pada kali ini. Mudah-mudahan perkongsian ini dapat memberi manfaat kepada korang semua. Okey, BioRich, bisnes tulen dan terbaik untuk korang semua. Sekian, terima kasih.